Okey, selamat pagi. Hari ini kita teruskan pembelajaran pada still dalam topik ubahan bahagian 5. Jadi hari ini cikgu nak ajar kamu tentang ubahan songsang subtopik 1.2 di mana standard pembelajaran hari ini adalah kamu boleh menerangkan maksud ubahan songsang. Okey, apakah itu ubahan songsang? Okey, ubahan songsang, dalam ubahan songsang pemboleh ubah Y bertambah apabila pemboleh ubah X juga berkurang pada kadar yang sama atau sebaliknya. Maksudnya dia songsang, maksudnya dia tidak selari ataupun tidak seragam. Okey, kalau kamu tengok kata kunci dekat sini, Y bertambah apabila pemboleh ubah X berkurang. Satu naik, satu turun. Ya, kita tengok pada contoh yang pertama. Okey, kalau tengok contoh dekat sini, ini adalah pembuktian. Okey, Chiaming mengambil bahagian dalam satu larian maraton dengan jarak 42 km. Okey, total 42 km. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara masa oleh Chiaming dengan laju purata. So, dalam jadual dia bagi masa, laju purata. Okey, soalan tanya dia tak suruh pun cari apa-apa lagi, dia just suruh kamu buat pembuktian. Dia kata, nyatakan perubahan pada laju purata. Okay, apa perubahan pada laju purata jika masa yang diambil bertambah 2 kali ganda? Okey, bila masa yang bertambah 2 kali ganda, okey, katakan cikgu ambil yang pertama sekarang ni, masa yang pertama ialah 4 jam. Kita ambil 4 jam. Okey, letak dekat sini 4 jam. Bila bertambah 2 kali ganda, masa bertambah 2 kali, 4 darab 2 jadi 8. Okey, dalam tempoh 4 jam, kita boleh baca nilai V dia ialah 10.5. So, kita letak 10.5 pada bahagian V dekat sini lah, di mana masa 4 jam. Tetapi pada masa 8 jam, okey, kalau kamu tengok dekat sini 8 jam, okey, dia punya laju purata ialah 5.25. So, kita letak dekat jadual dekat sini 5.25. Jadi, kamu kena buat pengiraan antara 10.50 dengan 5.25. Okey, jadi bila kamu buat pengiraan 10.50 bahagi dengan 5.25, kamu akan dapat jawapan 2. Okey, jadi bila kamu dapat jawapan 2, kamu boleh buat conclusion bahawa apabila masa bertambah 2 kali ganda, sebab masa bertambah 2 kali ganda, maka laju purata berkurang 2 kali ganda. Nampak, ini simbol bahagi. So, laju purata berkurang 2 kali ganda sebab 10.5 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 5.25. Jadi, laju purata akan berkurang 2 kali ganda. So, kamu hanya bagi jawapan dengan cikgu dalam bentuk ayat. Ya, tapi pembuktian dalam bentuk pengiraan. Okey, soalan yang kedua B. Nyatakan perubahan laju purata jika masa yang diambil berkurang 1.5 kali ganda. Okey, katakanlah cikgu ambil dekat sini masa yang awal untuk contoh ini 6 jam. Okey, 6 bahagi 1.5, cikgu dapat 4 jam. Sebab soalan kata berkurang 1.5 kali ganda kan. 6 bahagi 1.5 dapat 4. Jadi untuk nilai laju purata kita ambil saja pada graf, pada jadual. Okey, pada masa 6 jam laju purata 7, letak sini 7. Pada masa T4 nilainya 10.50. Jadi kamu kena buat pengiraan. Kenapa dapat jawapan dekat sini dia buat darab 1.5? Okey, kalau kamu tekan kalkulator, cuba bahagikan 10.5 bahagi dengan 7. 10.5 bahagi dengan 7, kamu akan dapat 1.5. Jadi maksudnya 7 darab 1.5 dapat 10.5. Maka kita boleh buat conclusion, jika T ni berkurang, jadi V ni bertambah. Itu adalah contoh hubungan untuk hubungan songsang. Okey, kita boleh buat conclusion dalam bentuk ayat. Apabila masa berkurang 1.5 kali ganda, sebab ini adalah masa berkurang 1.5 kali ganda, maka laju purata di sebelah kanan ini bertambah 1.5 kali ganda sebab laju purata berada di bahagian kanan. Okey, boleh ya? Cikgu teruskan dengan contoh seterusnya. Okey, ini adalah gambaran umum tentang suatu ubahan, okey, di mana bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X. Jadi bagaimana kita nak tulis hubungan dalam hubungan songsang? Okey, pada pembelajaran sebelum ni kamu just belajar hubungan yang berkadar terus, iaitu Y
berkadar terus dengan X. Okey, ini yang kamu dah belajar sebelum ni kan. Okey, hari ini kita nak belajar ubahan songsang. Jadi ubahan songsang kita buat ubahan dalam bentuk Y. Okey, berkadar terus dengan 1/X. Jadi Y dengan X ni adalah hubungan yang berkadar songsang. Ataupun cikgu boleh sebut dalam bentuk ayat, kamu dengar betul-betul. Y berkadar songsang dengan X. Okey. Jadi bila kita transfer dalam bentuk graf, okey, bagaimana kita nak transfer dalam bentuk graf? Yang pertama sekali, cikgu akan ambil hubungan berkadar terus. Okey, Y yang di sini Y berkadar terus dengan 1/X. Okey, kita ambil graf dekat sini Y berkadar terus dengan 1/X. Bila berkadar terus, graf yang kita dah belajar sebelum ni adalah melalui asalan. Ya, graf garis lurus dan mesti melalui asalan. Jadi graf hubungan Y berkadar terus dengan 1/X mesti dapat graf garis lurus melalui asalan. Tetapi kalau kamu tukar dalam bentuk persamaan, kamu nak kata okey, hubungan antara Y dan X. Okey, di mana Y berkadar songsang dengan X, graf dia adalah berbentuk hyperbola. Maksudnya graf berbentuk melengkung. Okey, bermaksud bila X semakin tinggi, Y semakin rendah. So dia berkadar songsang di sini. Ini adalah graf yang sepatutnya kamu fahamlah untuk graf ubahan songsang dan graf ubahan terus. Kita teruskan dengan konsep yang seterusnya. Jadi secara umumnya bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X kuasa N boleh ditulis sebagai K. Ini adalah bentuk umum di mana Y berkadar terus dengan 1/N. So N ni boleh jadi nombor bulat 1, 2, 3 ataupun N ni boleh jadikan fraction 1/2, 1/3. Okey. Dan K ialah pemalar. Okey, selepas kita buat hubungan songsang ni, hubungan berkadar terus dekat sini dengan 1/X kuasa N, selepas itu step yang sama dengan kamu yang dah belajar sebelum ni, kena tukar kepada bentuk sama dengan K. So, gantikan berkadar terus dengan hubungan sama dengan K. Yang lain, X kuasa N ni kita copy paste saja. Konsep yang sama. Perbezaan dia hari ni kita nak belajar ubahan songsang, X tu kita letak di bahagian bawah. Okey, boleh ya? Jelas? Kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh 16. Diberi masa T yang diperlukan untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang. Okey, kalau kamu tengok dekat sini masa. Okey, untuk menyiapkan kerja pemasangan perabot berubah secara songsang dengan bilangan pekerja X. Okey, jadi cikgu dah tulis kat sini T. Okey, berubah secara songsang dengan X. Sebenarnya hubungan dia dekat sini. Okey, kalau kamu tukar dalam bentuk simbol T berubah secara songsang dengan X. Jadi X kita letak di bahagian bawah sebab dia kata berubah secara songsang. Jadi ini adalah bentuk simbol yang kamu kena pandai tulis untuk hubungan songsang. Okey, jadi soalan kata contoh, dengan mengira nilai X darab dengan T, X darab dengan T dan X kuasa 2T. So, kamu kena kira X kuasa 2 darab dengan T. Tentukan sama ada T berubah secara songsang dengan X ataupun dengan X kuasa 2. Kemudian, tuliskan hubungan tersebut dengan menggunakan simbol songsang, simbol berkadar langsung ini. Maksudnya, contoh ni dia tersirat. Dia suruh kamu buat pembuktian sama ada betul atau tidak. Okey, perkadaran untuk bilangan pekerja dengan masa ni berkadar secara songsang dengan X. T berkadar songsang dengan X. Ataupun T berkadar songsang dengan X kuasa 2. Dia suruh kamu buat pembuktian. Sebenarnya contoh 16 ni. Okey, jadi cara dia kamu kena buat pengiraan. Okey, yang pertama X dengan T kan 280 sampai 660 ni kamu copy paste je. Okey, untuk baris pertama dengan baris kedua. Tetapi untuk baris yang ketiga X darab dengan T, kita ikut hukum soalan. X darab dengan T, X darabkan saja. 2 darab 180, 360, 3 darab 120, 360 dan seterusnya sampai akhir 6 darab 60, 360. Okey, seterusnya X kuasa 2 darab dengan T.
X kuasa 2 darab T, kamu pun kira dalam baris terakhir dekat sini, X kuasa 2. Ambil X, 2, kuasa 2. Darab dengan T, 180, kamu dapat 720. 3, kita ambil 3 kuasa 2, darab 120, dapat 1080 dan sehingga akhir. Okey, kalau kamu perasan, okey, cikgu dah highlightkan dekat kamu, perasan tak? Antara kesemua ni, nilai yang paling kamu akan nampak satu nilai pemalar yang sama. 360, 360, 360, 360, 360 untuk hubungan X darab dengan T. Kalau X kuasa 2 dengan T ni tak dapat nilai yang sama. Okey, jadi bila kamu dapat buktikan kepada kami, kepada cikgu, kamu dapat satu nilai yang seragam, nilai pemalar yang seragam, jadi kamu boleh buat conclusion, buat kesimpulan bahawa T berkadar songsang dengan X. Yang ni hubungan yang kamu kena buat pembuktian dekat sini. Reason dia sebab nilai X T ialah satu pemalar. Apa maksud pemalar? Pemalar satu nilai yang konstan, yang seragam. Okey, jadi bila X sama dengan T, okey, jadi kita boleh buat conclusion dekat sini, X dengan T, jadi kita boleh buat conclusion bahawa X berkadar T berkadar songsang dengan X. Jadi hukum dia T berkadar songsang dengan X ni adalah betul. T berkadar songsang dengan X kuasa 2 ini adalah hukum yang salah sebab kamu tak boleh buat pembuktian dengan mendapat nilai yang pemalar yang tidak sama. Okey, itu adalah contoh 16. Okey, kita lihat pada contoh 17 yang melibatkan soalan graf. Okey, dua kuantiti X dan Y berubah mengikut jadual di sebelah. Okey, ini ada jadual X dengan Y. Menggunakan skala yang sesuai, lukis graf Y melawan 1/X dan tunjukkan bahawa Y berubah secara songsang dengan X. Okey, yang ni Y and then X. Okey, skala yang sesuai bermaksud kalau kamu tengok dekat sini, X 2, 4, 5, 10 kan? Okey, X 2, 4, 5, 10, Y 8, 4, 3.2 dengan 1.6. Tapi soalan kata, dia tak suruh lukis graf Y dengan X. Kenapa cikgu buat 1/X dekat sini? Sebab kita nak buat pembuktian Y melawan 1/X. Okey, ingat balik nota yang cikgu dah ajar sebelum ni tadi. Okey, dalam slide kedua tak silap cikgu ataupun slide yang ketiga. Okey, Y berkadar songsang dengan X. Okey, Y berkadar songsang dengan X. Graf dia berbentuk garis lurus. Tapi kita ambil nilai Y untuk paksi Y. Dan untuk paksi X kita ambil 1/X. Kita tak ambil X, kita ambil 1/X. That's why dalam graf ini kamu jangan direct letak nilai X, tapi kamu kena buat calculation. X ni kena buat pertukaran kepada nilai 1/X. Bagaimana cikgu dapat 0.5? Cikgu dapat 0.5 dengan bahagikan 1 dengan 2. Dapat 0.5. 1 bahagi 4 dapat 0.25. 1 bahagi 5 dapat 0.2. 1 bahagi 10 dapat 0.1. Dan Y kita carry forward, memang nilai Y dia seragam. Jadi kita plot graf di sebelah kanan ini based on this table. 0.5, 8, 0.254, 0.2, 3.2, 0.1, 1.6. Jadi kamu akan dapat, bila kamu gabungkan semua titik ini dan melalui asalan, kamu akan dapat satu garis lurus yang melalui asalan. Okey, jadi ia membuktikan bahawa Y memang berkadar songsang dengan X. Sebab apa? Y dengan graf 1/X akan dapat satu graf garis lurus. Jadi ini adalah pembuktian melalui graf. Okey ya. Kalau nak buat jawapan nanti, ini jawapan dia. Graf Y melawan 1/X menunjukkan satu garis lurus yang bermula dari asalan. Maka Y berubah secara songsang dengan X. Boleh tiru ayat contoh ini untuk kamu buat jawapan dalam buku latihan. Okey, kita pergi kepada contoh seterusnya iaitu contoh 18. Okey, diberi X sama dengan 0.25 apabila Y sama dengan 3. Dia tak bagi apa-apa lagi formula. Soalan tanya ungkapkan Y dalam sebutan X jika. Okey, dan daripada soalan ini baru kamu boleh buat hubungan. Y berubah secara songsang dengan X. Okey, Y berubah secara songsang dengan X bermaksud Y simbol
berubah ni, okey, simbol berkadar terus ni, dan X ini kita letak di bahagian bawah sebab dia kata Y berubah secara songsang dengan X. Jadi X kita letak dekat bawah. So itulah kelainan untuk ubahan songsang. Okey, boleh ya? Okey, jadi bila nak tukar dalam bentuk sama dengan, simbol ini nak tukar sama dengan konsep yang sama dengan K. Jadikan dia sama dengan K. Okey, dan X kita carry forward jadi juga di bawah ni jadi 1/X. Okey, jadi kamu perlu pandai untuk penukaran simbol inilah. Jadi kamu akan dapat Y sama dengan K bagi dengan X. Okey ya. So masukkan Y sama dengan 3, K tak tahu, kita nak cari. X nilai dia 0.25, kita masukkan 0.25. Nak cari nilai K kan? Kita bawa 0.25 sebelah kanan, kita darab silang. 3 darab 0.25, kita akan dapat jawapan K 0.75. Okey. Konsep yang sama dengan sebelum ni, bila kamu dah dapat nilai K, masukkan semula dalam persamaan sebelum ni, maka kamu boleh buat kesimpulan bahawa Y sama dengan 0.75 sebab ini adalah nilai K, ni kan Y, K, kamu masukkan 0.75 yang kamu dah dapat tadi, X gantikan dengan X. Jadi inilah jawapan akhir untuk hubungan dia. Okey, ataupun jawapan akhir untuk persamaan yang melibatkan hubungan Y berubah secara songsang dengan X. Okey, contoh B lain. Kalau kamu tengok contoh B pula, soalan kata ungkapkan Y dalam sebutan X, Y dalam sebutan X jika Y berubah secara songsang. Ada perkataan songsang ni dengan punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X ni bermaksud X punca kuasa 2 macam ini. Okey ya. Jadi simbol yang kamu nak kena buat sekarang adalah Y berkadar songsang, simbol berkadar terus ni, terus letak 1 per. Sebab songsang mesti letak di bawah bahagian denominator. Okey, punca kuasa 2X ni letak dekat sini. Y berkadar songsang dengan punca kuasa 2X. Okey, boleh ya, dapat ya. Okey, lepas tu tukar simbol berkadar terus ni dengan simbol sama dengan K. Jadi Y sama dengan 3, masukkan nilai Y 3. K kita letakkan K sebab kita nak cari nanti. X adalah 0.25, letak 0.25. Jadi dapat nilai K, kamu kena buat darab silang. 3 darab punca kuasa 0.25, kamu dapat K nilainya 1.5. Okey, seperti biasa daripada persamaan atas, gantikan dalam persamaan dekat sini. Maka Y sama dengan 1.5 bahagi punca kuasa 2X. Okey, jadi kamu just gantikan nilai K saja dalam persamaan yang kamu dah dapat tadi. Okey, itu adalah contoh 18. Okey, tip bestari. Tip bestari ni dalam buku teks dah ada. Kalau kamu tengok, ini dapat membantu kamu memahami simbol daripada soalan. Kalau kamu tengok dekat sini, Y berubah secara songsang dengan X. Y berubah secara songsang dengan 1/X. Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Jadi Y berubah secara songsang dengan 1/X. Kuasa 2 letak dekat bawah. Y berubah secara songsang dengan kuasa 3X. Jadi kuasa 3X ni letak di bahagian denominator. Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi Y berubah secara songsang dengan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi punca kuasa 2X ni letak di bahagian bawah dan punca kuasa 3X letak di bahagian bawah. Okey, contoh 19. Okey, inilah soalan kebat. Tarikan graviti F. Jadi graviti simbol dia F berubah secara songsang. Terus ingat F. Okey, kita akan buat simbol ini. Okey, lepas tu bila ada perkataan songsang saja buat 1 per. Okey, dengan kuasa 2 jarak di antara dua buah objek D. Jadi ini ialah D kuasa 2 sebab ada perkataan kuasa 2 jarak. Okey, diberi tarikan graviti di antara dua buah objek ialah 15N. Jadi kamu tengok balik 15N ni apa? Tarikan graviti. So bila tarikan graviti bermaksud 15N ni masukkan dekat nilai F. Apabila jarak di antaranya ialah 1.2. Jadi 1.2 ni masukkan dalam nilai D. Okey, jadi F
berubah secara songsang dengan D kuasa 2. D kuasa 2 letak kat bawah. Jadi tukar bentuk sama dengan K bahagi D kuasa 2. Gantikan nilai F, gantikan nilai D dan kamu buat pendaraban-darab silang sebab nak cari nilai K di sini. Akhirnya kamu akan dapat K 21.6. Lepas dapat nilai pemalar, cara yang sama, ambil balik formula. Jadi kamu boleh buat conclusion F sama dengan 21.6 bahagi dengan D kuasa 2. Okey, ini kesimpulan dia. Okey, contoh 20, diberi P berubah secara songsang dengan Q. Okey, P berubah secara songsang dengan Q ialah P, simbol ini 1 per Q. Lepas tu tukar kepada bentuk sama dengan K dan buat penggantian nilai. Jika P sama dengan 2, Q sama dengan 7 kan? Gantikan P 2, Q 7. Kamu akan dapat nilai K. Bila kamu darabkan 7 dengan 2, kamu akan dapat 14. Bila dapat 14, ambil balik persamaan ni. Jadi bahawa kamu boleh buat kesimpulan formulanya adalah P, ambil P sama dengan K gantikan dengan 14 per Q. Okey, tapi tak dapat markah lagi sebab soalan kata hitung nilai P apabila Q sama dengan 1.6. Jadi just gantikan Q ni 1.6 ni dalam soalan Q. Okey, 14 bagi 1.6 kamu dapat jawapan akhir P sama dengan 8.75. Okey, itu contoh 20 dan kerja rumah kamu boleh buat latihan kendiri 1.2A dan latihan kendiri 1.2B seperti yang dinyatakan di sini. Okey, sekian, terima kasih.